لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu yang tetap setia menunggu dari subuh tadi, masya-Allah. Juga yang saya hormati dan saya kasihi staf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, adalah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda, para sahabat, para sediaqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin dan juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Yusiril Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan duduknya kita dalam halaqah ilmu ini, istiqamahnya dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah tambahkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, syukran wa jazakillahu khairan kepada bonda moderator. Saya panggil bonda lah semua tak pastilah muda ke tua ke, anggap je lah jadi tua. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusan Gemenur Iman JNI yang diketuai oleh Bonda Hajah Rosniati, walaupun mungkin beliau tidak bersama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya seluruh pihak pengurusan, para moderator yang arif lagi bijaksana, yang petah berkata-kata, tidak berhenti-henti. Oh ada, okey, minta maaf. Okey, baik. Seterusnya pihak pengurusan, pihak pentadbiran JNI dan juga muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, father-father, mother-mother, umi-umi, abi-abi,
Apa lagi? Keluarga JNI yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita pada pagi ini kita dipertemukan lagi sekali uh, dalam sesi saya kira kita berkuliah ton. Biasa kita dengar maraton kan. Ini kita tukar sikit lah, kuliah ton. Kata berturut-turut daripada subuh kemudian tak ada rehat ni terus kepada duha pula. Jadi harapnya semua masih setialah bersama. InsyaAllah kita buat secara santai je. Tapi kadang-kadang kena bantai juga baru kita ada kesedaran. Mudah-mudahan. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan start dulu dengan sesi uji minda lah. Kan kata nak santai kan. Kita santai-santai sikit lah macam biasa. Ibu-ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu sekalian tahulah cara saya macam mana kan. Kita akan buat starting sikit dengan soalan uji minda. Sekadar menguji sikit-sikit lah kan. Sambil-sambil kita bincang juga apa yang telah pun kita pelajari selama ini insyaAllah. Jadi seperti biasalah ibu-ibu sekalian kita boleh jawab di ruangan chat. Pilihlah A, B, C ataupun D. A atau B atau C atau D. So apa soalan dia yang ke-9 ni? Maknanya mungkin pertemuan ke-9. Apakah dua rukun yang dipanjangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengimamkan solat fardu? Ketika mengimamkan solat fardu. So A berdiri dan sujud, B berdiri dan tahiyat akhir, C sujud dan tahiyat akhir, D i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Okey, ibu sekalian, ni soalan perangkap saya kena bagi tahulah soalan perangkap. Saya tak gariskan je. Dia solat fardu dia ada beza solat fardu dan solat sunat. Jadi mungkin kita fikirkan balik, kita renungkan balik, kita muhasabah balik apa jawapan dia. So antara A, B, C ataupun D. Ni soalan perangkap sikit, jadi ibu sekalian bolehlah take time dulu, mungkin dalam masa lebih kurang setengah jam ke, fikir-fikir dulu. Boleh ke setengah jam fikir lama sangat tu. Kejap je lah kot insyaAllah. Okay, boleh fikir-fikirkan dulu dan jawab di ruangan chat. Ini soalan perangkap sikit sebab saya dah mention kat situ imamkan solat fardu. Ada beza solat sunat dan solat fardu ni, ada perbezaan yang cara Nabi amalkan. So kita fikirkan baik-baik apa yang Nabi lakukan. Tapi saya kira ni kita tak bincang lagi sebenarnya sunnah ni. Tapi tak apalah. Alang-alang kita dah masuk soalan ni, bincang je dah nanti je lagi. Okey, jadi kepada yang dah jawab okey, setakat ni semua jawab C. Tak perasan bila ada komen pertama kali dengar berkuliah ton. Itulah nanti boleh gunalah lepas ni istilah tu. Kan mau cerita nak mulakan majlis boleh sebut. Kita bersama dalam kuliah ton berturut-turut kan. Jadi insya-Allah kita secara santai saja. Okey. Baik, jadi kepada yang telah jawab saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas respon yang diberikan. Okey, setakat ni semua C. Admin yang bawah sekali tak tahu mana satu yang sebut ni. Siapa yang sebut ni? C kod. Dia jangan kod-kod. Kita kena yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin ni tidak boleh diiringi dengan syak. Jangan kod-kod. Dia kena jelas, nyata dan terang. Izhar kan, izhar halki. Okey. Jadi jangan C kod C je lah C. Okey, C C, I see you, you see me. Okey, ada A juga. Ada A, kemudian ada yang sebut C. Okey. Okay, kita tunggu dulu, mungkin ada dalam seminit kita tunggu. Berikan masa kepada yang nak jawab. Okey. Kepada Bonda Mahyah jawab B. Saya suka bila jawapan pelbagai bila semua dah sepakat C kan. Dia tak best kan. Okey, ada sebut C, ada sebut B. Okey, sila. Satu lagi belum dipilih D. Dodol tak dipilih lagi. Kita ni makan dodol bila kan? Hari mungkin ramai yang puasa ni. Okey. Baik. A, B, C. Okey, A, B, C ada dah. D tak ada lah. D kalau tak ada. Itu dia. Tadi jam kan? Ada accident dah. Handphone dah accident. Okay, tak apa. Tak ada orang pilih, saya pilih D. Okey. Oh, semua ada kan? Barulah adil. Okey, adil dah pilih D. Okey, terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian
Okay, santai je, jangan risau insyaAllah. Jadi berkenaan dengan soalan ni, seperti saya sebutkan tadi, dia adalah soalan dia macam kata apa, perangkap sikit dia perangkap sikit. Okey. Okey, baik, terima kasih kepada semua yang jawab. Baik. Jadi ada beza antara solat fardu dan solat sunat. Pertama sekali, solat sunat yang seperti kita sedia maklum, khususnya Nabi amalkan qiyamul lail. Di mana pada malam hari Nabi akan memanjangkan berdiri. Kan, berdiri Nabi akan panjang dan juga Nabi akan panjangkan pada sujud. Itu antara yang dikhususkan yang Nabi amalkan. Berdiri sebab baca surah yang panjang dan sujud Nabi amalkan doa. Pun lamalah sujud ni kan. Ni solat sendiri ataupun solat sunat. Manakala solat fardu, berdiri lama ni sangat jarang diamalkan, bahkan mungkin tidak ada, kerana hadis yang menyebutkan adalah berkenaan Nabi suruh melihat kepada makmum, kepada jemaah kan, dan jangan menyusahkan jemaah. Maka kita kena meraihkan mereka. Dan biasanya jemaah pelbagai macam latar belakang. Lepas itu nak senang cerita, kita akan sederhanakan, tak panjang sangat. Okey. Itu tadi tentang solat sunat. Solat fardu. Okey, apa jawapan dia? Walaupun kita tak bincang lagi lah soal sunat ni, kita bincanglah pagi ni. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan daripada Anas. Okey, hadis ni dia yang mana Anas berkata, sungguh aku tak dapat imamkan solat kamu sebagaimana aku lihat Rasulullah SAW mengimamkan kami. Betul kata Sabit, Anas melakukan sesuatu yang tak pernah aku lihat orang lain melakukannya. Jika beliau bangkit daripada rukuk, beliau berdiri selurus-lurus ataupun sehingga betul-betul lurus, sehingga ada yang menganggap bahawa beliau telah lupa. Jika beliau angkat kepala dari sujud, beliau duduk antara dua sujud, berhenti sebentar, sehingga ada yang beranggapan mungkin beliau telah lupa. Ini hadis sahih Al-Bukhari 821. Jadi apa maksud ibu-ibu sekalian? Dalam solat fardu, yang dilakukan dalam kisah ni adalah sahabat. Tapi beliau melihat, Anas ini, dia melihat apa yang Nabi buat dan beliau lakukan balik. Jadi apa yang Anas bin Malik ini buat? Iaitu satu, bila bangkit daripada rukuk. Maknanya bila? Iktidal. Ketika iktidal, beliau akan memanjangkan. Apa maksud memanjangkan? Bukan memanjangkan tanpa bacaan. Memanjangkan dengan berdiam tanpa bacaan. Kita tahu ketika iktidal ini dilarang. Dalam mazhab kita bahkan boleh menyebabkan batal. Kan, kalau tak ada bacaan. Tapi kalau ada disertai bacaan, maka itulah sunnah. Dan kita akan bincang nanti, ada jenis-jenis bacaan yang boleh kita amal. Antaranya yang kita biasa mungkin baca kan, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Okay, so itu pertama, iktidal. Yang kedua adalah ketika duduk antara dua sujud. Yang diamalkan juga adalah lama sedikit sehingga ada yang anggap beliau dah lupa. Maknanya apa? Lama kan? So makmum akan anggap kenapa lama sangat ni? Dah lupa rakaat ke? Lupa bacaan ke? Jadi sampaikan macam tu. So ini dua rukun yang dipanjangkan yang disebutkan dalam hadis ini. Iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud. So kita berbalik kepada soalan tadi. Maka jawapannya adalah, dengan jelaslah jawapannya adalah D. Dodol. Itu sebut tadi tu, jangan kita terperangkap. Okay, dan kita mungkin terfikir kan, itu ustaz yang lain kenapa salah? Macam C, tadi ramai jawab C. Kenapa salah? Okay, kita kena fahamkan balik. Yang di mustajab doa, betul. Kalau C. Kalau soalan ditanya apa rukun yang mustajab doa. Okay, itu betul C. Dan sujud Nabi tak panjang ketika solat berjemaah. Solat jadi ke imam. Nabi panjang ketika solat sendiri, solat sunat. Dan tahiyat akhir pun Nabi tak panjangkan. Nabi memilih doa yang mustajab itu, yang mana memilih, maknanya baca doa yang sekadar pendek je lah. Maka tak dipanjangkan juga. Tapi yang betul-betul yang dipanjang ketika solat fardu ni dengan solat dengan begitu tenang adalah D jawapan dia. So saya sebut tadi tu, dia macam perangkap sikit kan. Memang ramai yang terperangkap lah. Kan ibu sekalian, jadi sama-samalah kita boleh ambil iktibar dan kita boleh amalkan. So kita kena ingat balik dia ada perbezaan macam solat sunat, kita boleh kata antaranya adalah A lah jawapan. Kalau solat sunat, Nabi panjangkan berdiri, baca surah yang panjang dan Nabi panjangkan sujud.
juga kerana mengamalkan doa. Tapi tak disebut apa yang Nabi buat, tapi kebarangkalian doa ataupun tasbih. Yang tu, tapi Nabi panjangkan. Kemudian kalau solat fardu, Nabi panjangkan sedikit iktidal. Panjangkan, maknanya baca bacaan yang panjang. Nanti kita akan tengok apa hadis tentang bacaan iktidal yang boleh kita amal. Dan ini pun jarang sangat kita amal. Kan kalau boleh bacalah panjang sikit yang tadi saya sebut tu. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu pun dah panjang sikit pun dah okey lah. Kalau boleh baca lagi panjang tu, silakan. Tapi kalau jadi imam ni kita sederhana je lah. Tapi dia panjang daripada biasa. Itu maksud dia, kita panjangkan daripada biasa. So itulah. Jadi kita boleh fahamkan balik. Maknanya ada perbezaan yang kita amal. Macam ayat akhir tu Nabi tak panjangkan, cuma baca doa waktu tu mustajab. Sujud tu Nabi panjang ketika solat sunat. Berdiri pun sama. So yang D tu, yang nampak berbeza, itulah jawapan dia. Okay, kita dapat sesuatu lah insyaAllah. Okay, saya tengok komen sekejap. Okay. Okay, memang rangka Sidhandi baru tahu hadis tu. Okay, ingatkan iktidal itu termasuk berdiri. Okay. Keluar. Okay, baik. So kita akan tengok hadis tentang iktidal tu. Saya yakin mesti ada yang mungkin terfikir-fikir kan, bukan ke tak boleh panjang. Dia tak boleh panjang tu kalau tak ada bacaan. Itu yang kita terkeliru lah. Kan, dia tak boleh panjang bila tak ada bacaan. Kalau ada bacaan tak ada masalah. Ada bacaan memang itu adalah sunnah. Kita saya share dulu slide, nanti kita akan bincang sekejap lagi. Kita baru sampai sunnah 25, yang tu jauh lagi tu, jauh-jauh sikit lah, 28. Tapi tak apa, saya share dulu slide tu. Okey, sekejap dia makan masa sikit. Jawapannya adalah D. Bunda Rafiah jawab tu tepat sekali. Iktidal dan duduk antara dua sujud. Jadi saya buka hadis dulu, saya nak pastikan kita faham tentang iktidal tu. Sebab ada juga yang bertanya sebelum-sebelum ni lah kan, dia kata bukan iktidal tu tak boleh panjang tu kan. Okey, saya share sikit dulu, nanti kita bincang detail nanti kemudian lah. Sebab dia sunnah 28, sepatutnya kita 25. Okey, sekejap. Okey, ni antara contoh hadis, yang ni bacaan yang boleh kita amal ketika iktidal. Okey, ni saya share sekejap je ni. Nanti kita bincang detail kemudian. Ini antara yang Nabi amal. Selain daripada yang pendek tu, selain daripada yang saya sebut tadi, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih tu, yang tu yang biasa orang mungkin amal kan. Satu lagi yang ni lebih panjang sikit. Dan kita baca bila ni? Ketika iktidal. Dia lebih panjang. Dan kita mungkin terfikir kan, kenapa tak diajarkan dari dulu? Saya rasa saya dah pernah sebut, tapi tak apa saya sebut lagi sekali. Yang ni dalam bab sunnah, perkara ni ada banyak. Perkara sunnah ni ada banyak. Jadi bila orang belajar fardu ain, takkan kita nak sumbat semua sunnah kan. Jadi orang akan rasa susah lah. Kan? Kita kena fikir perspektif dia. Kan? Macam kita baru belajar, contoh macam anak cucu baru belajar kan. So kita nak sumbat semua sunnah kat dia kan. Jadi dia akan rasa susah. Tak semua orang boleh terima terus. Lagi-lagi budak-budak kan. Lagi dia rasa susah, beban, macam banyak benda nak kena buat. Dia kadang-kadang solat yang biasa Al-Fatihah pun malas nak baca. Kan punyalah nak pendekkan sampai dia baca apa? Al-Fatihah. Lepas tu dia rukuk. Kan? Dia punya nak pendekkan bacaan kan. Yang kita pula nak sumbat-sumbat sunnah, jadi akan menyebabkan susah. Sebab itu kita tak tekankan sangat tentang sunnah. Dalam bab fardu ain ni, kita tak tekankan sunnah. Yang mana ada yang diselit-selitkan tu ada. Tapi kebanyakannya kita akan fokus pada yang rukun, yang mana yang fardu, yang penting sahaja. Dan ini adalah bacaan tambahan. So yang kita yang dah dewasa ni, kita dah biasa amalkan perkara-perkara fardu ain ni kan. So kita boleh sambil-sambil kita mantapkan balik, kita perelokkan balik fardu ain, kita tambah lagi dengan amalan sunnah. So ini bacaan dia. Allahumma rabbana lakal hamd mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'. Ni maknanya kita baca bacaan ni, dia akan memanjangkan iktidal. So automatik iktidal tu jadi panjang sikit. Itu maksud dia. Dia bukan kita berdiri tegak tanpa bacaan. Kecuali ikut imam. Kalau imam baca bacaan ni, so kita baca pendek, kita ikut imam, kita diam je tak apa. Tapi kalau solat sendiri, kita tak baca apa-apa, kita panjangkan iktidal. So itu tak boleh. Dia seolah-olah memutuskan kesinambungan dalam solat. Sebab mana-mana rukun pun, kita nampak itu adalah solat.
Tapi i'tidal ni dia macam berdiri biasa. Kan macam kalau orang rukuk, orang sujud, orang duduk antara dua sujud, duduk iftirash, duduk tawarruk. Kan semua tu kita nampak adalah rukun dalam solat. Tapi masuk kepada i'tidal, dia berdiri tegak. Kita nampak macam orang tu macam normal lah kan. Dia macam orang bukan solat pun macam tu juga. Sebab itu yang kita kena jangan panjangkan lah. Dia seolah-olah kita memutuskan kesinambungan. Jadi sebab itu dia jangan panjang kalau tak ada bacaan. Kalau ada bacaan macam ni tak ada masalah. Bahkan ia adalah sunnah. So yang ni satu bacaan. Satu lagi ni yang paling terpaling panjang, terpaling sunnah. Sekalian ni paling panjang lah. So kalau boleh kita amal lagi baik lah. Ibu sekalian boleh screenshot siap-siap ataupun tengok hadis tu. Nombor hadis Abu Daud tu 847 kan. Boleh take note siap-siap dan bolehlah nanti untuk amal-amalkan. Tak mampu kita nak amal, nak hafal, sampaikan pada yang lain. Bagi cabaran dekat anak cucu kan yang sekolah rendah menengah ni yang cepat boleh hafal kan. Dia kena cepat je boleh ingat. Kan lagu-lagu trend yang pelik-pelik punya bahasa pun dia boleh ingat. Kalau bahasa Arab yang sunnah takkan tak boleh ingat kan. Boleh je kita bagi dia cabaran sikit. So kita suruh dia hafal, kita bagi dia belajar sikit apa-apa. Kan. Betul dia pun tanya kan, apa ibu nak belajar apa? Adalah special kan. Dia pun dah hafal semua. Dia pun minta mana hadiahnya ibu. Kita pun masuk tangan dalam poket. Dalam poket bagi mini love kat dia. Contoh gurau je. Jadi tak kisahlah mana yang kita bagilah apa-apa kata apa sebagai satu memberikan dia happy kan. So itu satu kaedah lah. Kita nak bagi anak-anak cucu ni dia hafal ataupun dia amalkan sunnah kan. So kita galakkan dia dengan perkara-perkara macam hadiah tu. Contoh. Baik. Jadi ibu sekalian, okay, ni adalah bacaan dia. So kita fokus dulu kepada sunnah kita lah pada pagi ni ya. Saya rasa tak apa. Nanti kalau tak berapa faham tak apa kita bincang lagi sekali nanti. Okey, baik, ada komen ke? Okey. Bonda Zakia Assalamualaikum. Jadi kita boleh bacalah bolehlah baca doa yakni lepas baca kunut kita sambung doa-doa yang lain. Dalam kunut kalau dalam kunut itu sebaik-baiknya kita hanya mengamalkan apa yang sabit daripada Nabi lah. Contoh memang kita biasa amal kunut tu satu kunut subuh, satu lagi kunut nazilah dan apa doa-doa yang berkaitan dengan kunut nazilah. Itu yang sebaik-baiknya lah. Macam kita minta supaya Allah bagi kemenangan kepada Palestin, ikhwan al-muslimin kan fi Palestin. Okey, itu antara yang boleh diamalkan. Sebenarnya masuk doa lain pun boleh sebab dia adalah doa. Waktu tu adalah doa. Cuma dari sudut yang sabit dengan yang sunnah Nabi itu, so kita hanya limitkan dengan apa yang Nabi amalkan saja itu dah memadai. Itu lebih selamat sebab apa? Di dalam solat. So kita tak nak over sangat kita amalkan masuk doa-doa bagai sekali keluar bahasa Melayu pula. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Kan. Masa tu nanti kelam kabut lah kita kan. Takut terlalu feel sangat. Sebab tu nak selamat, ambil je lah yang sabit daripada Nabi. Adanya kunut biasa subuh tu, kunut nazilah. Sekadar itu pun dah selamat lah, cukup dah. Lepas tu masuklah yakni nak doa sendiri tu, doalah dalam selepas solat. Itu lebih selamat lah. Kalau kita betul-betul yakin boleh amal dengan berhati-hati, tak masuk doa-doa yang contoh bahasa Melayu ke apa, maka silalah. Boleh je, tak ada masalah. Boleh masuk. Dalam tu boleh masuk. Cuma lebih selamat kita ambil je lah dengan perkara yang lain tu. Itu lebih selamat. Okey, baik. Apa kreatif okey. Ini sama juga dengan riwayat Muslim 478. Ya? Betul. Okey, nak tanya sikit kan pasal yang penambahan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi tu macam mana pula Ustaz? Itu pun boleh juga. Itu pun ada juga slide tu. Saya tak share lagi tu. Ada itu pun saya ingat kita saya tak boleh saya share lah. Saya dah bertanya kan. Tadi 3 dengan 4 tu itu adalah yang saya tekankan sikit lah sebab itu jarang kita dengar. Ada juga ni yang tentang Rabbana walakal hamd tu apa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Satu ni Al-Bukhari disebutkan tentang Al-Bukhari 799. So ini yang kita amalkan. Pun boleh juga, cuma ni saya kira dah ramai dah kita amal.
ramai kita amal, jadi saya tak tekankan tadilah. Kan, tapi sebenarnya boleh je kita amal. Kan? Boleh juga. Baik. Okey, tak apa, nanti kita bincang kemudian lah. Ni dia sunnah ke-28 sebenarnya. Masa tu saya nak tekankan sikit, nak bincang dengan detail kan. Tak apa. Kita bincang dulu yang ikut kita punya susunan ni. Nanti kita masuk tentang yang 28. Kalau tak sempat tu, kita bincang akan datang. Maknanya kena jemput lagi lah. Dah gurau je. Tapi kena jemput lah insyaAllah. Okey, baik. Kita masuk sunnah ke-25. Okey, so kita mulakan. Qala al-mu'allifa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallahu amin. Baik, ada soalan tu kita sambung kejap lagi insyaAllah soalan tu. Membaca surah selepas Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir, yakni hukum dia harus membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Maknanya apa? Rakaat 3, rakaat keempat. Hukum dia adalah harus. Okey, ini kita baca tajuk barulah, kita tak bincang lagi. Kita bincang dulu, baru kita akan fahamkan balik. Kan, yang kita sekali-kali baca tajuk, lepas tu buat kesimpulan sendiri. Kan, itu paling bahaya. Kan, kita jangan buat macam itulah. Apa-apa pun, bab hadis ke, bab contoh tafsir Quran ke, even kehidupan dunia kita tengok berita mana-mana pun, jangan sekali-kali baca tajuk, lepas tu buat kesimpulan, buat andaian. Jangan sekali-kali lah kita kena elak kan, sangkaan yang buruk ke, apa percakapan yang tak elok ke, semua kena elok, kena elakkan. Okey, baik. So apa hadis dia? Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada 2 rakaat awal solat zuhur dengan kadar bacaan 30 ayat. Dan dalam rakaat 2 yang terakhir baginda membaca sekadar 15 ayat. Manakala dalam solat asar, baginda membaca 2 rakaat awal dengan kadar 15 ayat dan pada 2 rakaat terakhir dengan kadar separuh dari yang pertama. Hadis riwayat Ahmad 11802. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, okey, apa maksud hadis ini? Yakni solat zuhur Nabi amalkan pada 2 rakaat awal dibaca dengan kadar bacaan 30 ayat. Ni maknanya surah selepas Al-Fatihah. Yang kita panggil surah lazim. Kita panggil surah lazim sebab apa? Kita biasa baca surah yang sama. Sebab tu kita panggil dia lazim kan, lazim kita baca surah yang sama. Maknanya apa? Surah-surah yang kita biasa dengar. Surah-surah dari juz 30 tu. Juz kita panggil juz amma tu kan. Dan sebenarnya bukan juz amma pun, kita baca juz duha kan. Biasanya duha dan seterusnya. Kita ambil surah-surah itulah. Jadi Nabi amalkan dengan pelbagai jenis bacaan, surah-surah yang pelbagai. Dan Nabi baca kadar 30 ayat. Dan rakaat yang 2 terakhir, maknanya 3 dan 4, Nabi baca juga surah iringan dengan kadar 15 ayat. Maknanya pendek sikit. Asar sama juga, 2 rakaat awal Nabi baca 15 ayat, 2 rakaat terakhir separuh, maknanya lagi pendek. So daripada hadis ini, antaranya lah yang menjadikan kenyataan tentang kita amalkan bila solat fardu ke solat sunat, rakaat pertama kita baca surah iringan tu, dia lebih panjang sikit daripada rakaat yang kedua. Itu adalah merupakan sesuatu yang sunnah. Yang kita biasa amalkan, kita baca panjang sikit. Bahkan kita boleh perasan imam pun baca macam tu. Dia akan panjang sikit rakaat pertama kan, lepas tu rakaat kedua dia akan pendekkan sikit. Sebenarnya itulah sunnah. Itulah yang diamalkan. Sebab apa? Sebab nak bagi perbezaan. Takkan semua sama je kan. So bagi perbezaan. So jemaah makmum ni dia akan tahu, kita dah boleh agak. Oh dia rakaat pertama ni, kedua ni, ketiga dan keempat. Kan, so kita dapat bezakan sedikit lah. Jangan bagi semua tu nampak sama je. Tak salah, tapi ia tidak seperti yang Nabi amal. Kalau kita perasan, kita baca banyak hadis, kita akan nampak Nabi SAW sangat gemar untuk membezakan sesuatu yang Nabi buat. Kita ambil simple kan, kita masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Nampak? Nabi membezakan kan. Banyak benda lah kita boleh sebutkan. Nabi akan semua nak bezakan. Contoh bab puasa pun. Kan kalau contoh bab contoh apa? Kita kata bab menjadikan hari yang special kan. Contoh sesuatu hari tu istimewa. Macam Yahudi dijadikan hari Sabtu. Macam Nasrani, Kristian tu hari Ahad. Tapi kita hari Jumaat. Kan Nabi suka berbeza. Kan bagi nampak perbezaan.
Contoh tu admin sebut pergi masjid ikut jalan-jalan lain, balik jalan lain. Ini waktu solat raya kan, kita amalkan. Ini contoh lagi. Sebenarnya kalau kita baca banyak lagi hadis, kita akan nampak Nabi sangat gemar untuk membezakan. Membezakan itu supaya dia nampak bezalah. Maknanya kita boleh tahu, okey ni untuk apa, satu lagi tu untuk apa. So termasuk dalam solat, Nabi akan membezakan rakaat. So yang pertama tu panjanglah sikit, yang kedua tu jadi pendek sikit. Rakaat 3 dan keempat pun ada beza. Rakaat ketiga mungkin bacaan dia sama, tapi kita akan terus berdiri naik rakaat keempat. Rakaat keempat kita akan duduk tahiyat akhir. Nampak, setiap tu ada perbezaan. Kan? Cuma ada kala Nabi amalkan rakaat 3 dan keempat adanya surah iringan. Ada surah iringan. Maknanya kita tahu biasa yang telah kita belajar, yang kita amal adalah kita tinggalkan. Kan rakaat 3 dan keempat tak bacalah surah. Kan kalau ikut logik kita akan rasa bacalah, kenapa tak baca, kan ruginya tak dapat pahala. Itu ikut logik lah. Tapi kita tahu dalam bab agama kita kena berdisiplin. Kita kena ikut apa yang telah diperintahkan. Kita ikut seperti yang Nabi tunjukkan. Kan itu adalah agama, kan itu adalah peraturan. So kita akan amal pun apa yang kita belajar lah. Kan bukan dia ikut logik-logik je. Kalau ikut logik, kita akan fikir macam tu. Kan kita akan tambahlah surah, kenapa tak baca surah kan? Benda baik apa salahnya? Kita mungkin fikir macam tu, tapi tak. Sebenarnya kita kena ingat itu adalah sesuatu yang Nabi telah tunjukkan. So kita follow seperti Nabi buat. Sebab itu bila kita tengok apa yang ulama telah muktamadkan, kita akan tinggalkan surah iringan rakaat 3 dan keempat. Kan kita hanya baca rakaat pertama dan kedua. Sebab itu yang sangat biasa Nabi buat. Tapi ada juga hadis macam tadi. Hadis tadi tu menunjukkan Nabi ada amalkan juga rakaat 3 dan keempat surah iringan. Tapi adakah ia sunnah? Benda ni jadi perbezaan. Ada khilaf lah antara kalangan ulama seperti dalam slide saya tunjukkan. Ada yang sebut tak sunat, ada yang sebut sunat. Dia perbuatan sunnah ke tak sunnah itu yang jadi perbezaan, tapi kita berpegang pada yang telah dimuktamadkan, kita berpegang pada qaul yang lama, qaul yang qadim, tak sunat. Lepas tu kita tak buat. Itu yang kita biasa amalkan sampai sekarang pun. 3 dan keempat tak baca. Memang itulah yang telah dipegang dalam mazhab kita. Tapi salah tak nak baca? Tak salah. Dan tu kenapa kita bincang sunnah tadi? Kita nak bagi tahu ni, ada sebab kita bincang. Sebab boleh. Sebab kita bincang ni kerana bila solat berjemaah. Solat berjemaah rakaat 3 dan keempat. Okay, katalah imam dia memanjangkan sikit. Mungkin memang dia jenis baca Al-Fatihah tu lambat. Ataupun dia mungkin memang rakaat 3 tu dia menghadapi kesulitan. Apa maksud kesulitan ni kan? Dia tengah baca Al-Fatihah. Contoh dia baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia batuk. Maknanya baca perlahan lah. Lepas tu Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu sendawa pula. Lepas tu Ar-Rahmanir-Rahim. Hacu. Maknanya setiap ayat tu kan ada je dia punya tak kena tu. Kan maknanya dia memanjangkan Al-Fatihah. Dia melambatkan Al-Fatihah tu. Kita yang duduk belakang, kita dah selesai dah. Kita dah habis dah kan. Duduk tunggu je imam ni. Kita duduk kira berapa kali dia batuk. Berapa kali dah sendawa imam ni. Tengok mesti lepas ni mesti dia bersin. Sekali bersin lah. Kan aku dah kata dia bersin. Kan sebab apa, contohlah berlaku maknanya tak sebut imam tu memanjangkan sedikit berdiri dia sebab dia tak habis Al-Fatihah. Kita duduk belakang, kita dah habis dah. Kan? So waktu macam ni berbanding kita diam. Ni rakaat 3 dan keempat kita berdiam, lebih baik kita bacalah surah. Itu hikmah kita bincang sunnah tadi tu. Kan kita cuba kita muhasabah balik, kita cuba ingat balik. Kita biasa buat macam mana? Bila rakaat 3 dan keempat kan kadang-kadang ada imam yang melambatkan sikit kan. Tak kira lah siapa-siapa pun, imam yang mungkin muda ke, imam yang tua ke, terlebih tua ke, memang dah paling tua ke kan. Jadi dia memanjangkan solat. Bila panjangkan solat,
Kan? Dia baca, maknanya dia memanjangkan rakaat 3 tu, dia baca lambat sikit. Kita kat belakang dah habis. Al-Fatihah tu kita dah habis. Kita biasa buat apa? Kan? Kita mungkin, saya rasalah, kita mungkin akan diam. Kan? Kita akan diam tunggu imam tu berpindah rukun. Kan? Secara jujur, bila kita diam, agak-agak kita boleh khusyuk tak solat tu? Secara jujur lah. Kan? Boleh tak? Agak-agak. Ini saya tanya soalan. Agak-agak ada bunyi suara perlahan. Tak boleh lah kot, tak boleh kan? Jadi maknanya kuranglah sikit khusyuk, sebab kita bila kita berdiam, tak ada bacaan, tak dengar apa-apa bacaan, kita tak berapa nak khusyuk. Kan? So waktu macam ni lebih baik kita bacalah surah. Tapi pilih ayat yang sesuai, surah-surah yang pendek. Dan baca sekadar yang sempat. So paling senang orang suka ambil mungkin surah kul-kul lah. Kan? Empat kul ke kan? Janganlah baca kul. Itu sebut 4 kul. Dia baca surah yang 4 kul tu lah. So Al-Ikhlas ke, mungkin orang suka Al-Ikhlas lah, mungkin Al-Kafirun, tak kira lah, apa-apa surah pun boleh. Cuma kita baca tu setakat yang sempat. Contoh kita baca ayat pertama kan, Qul huwallahu ahad. Betul imam dah rukuk, tak apa, it's okay, yang penting kita baca. Dan kita memastikan waktu tu tidak terganggu fokus kita kepada benda lain. Itu tujuan dia. So itu sebab kita bincang sunnah tadi. So kita boleh amal ketika solat berjemaah bila imam tu dia memanjangkan berdiri dia. So daripada kita diam, baik kita baca dan kita baca setakat sempat. Itu ibu sekalian, itu dia punya hikmah yang kita bincangkan sunnah tadi tu. Boleh ibu sekalian okey. Jadi satu lagi Imam Ibnu Hajar sebut tak perlu sujud sahwi bagi yang membaca surah dalam 2 rakaat terakhir. So ini pun kita faham dia bukan menambahkan rukun, cuma dia amalkan bacaan sesuatu yang bukan sunnah yang khusus, kan, cuma dia menjadi khilaf dan kita amalkan, maka dia tak dikira sebagai menambahkan rukun. Dia tak perlu untuk sujud sahwi, bahkan dia tidak mencacatkan pun solat, tak perlu risau. Bahkan dia mendapat pahala lagi sebab Nabi sendiri pernah amal. Dalam beberapa keadaan Nabi baca surah iringan rakaat 3 dan rakaat keempat. Pastikan ibu sekalian jangan pilih surah Al-Baqarah ayat 282. Itu paling panjang. Sekali baca mula-mula memang nak kena habiskan, tak habis kan, daya kan. Jadi jangan baca yang tu lah. Kan dia kan satu muka surat kan, satu ayat tu. Jadi siapa jadi imam baca ayat tu tak habis sangkut, habis naya. Kan, lepas tu kita pandai-pandai lah. Pandai-pandai kita lah nak pilih mana-mana yang penting pendek-pendek dan sesuai. So baca setakat sempat, jangan kita nak habiskan bacaan juga baru nak rukuk. Baca setakat sempat je. Imam dah rukuk, kita ikut imam. Kalau solat sendiri tak ada masalah, terpulang lah. Nak baca 4 rakaat ada surah semua tak ada masalah. Itu hikmah dia. Rakaat pertama dan kedua kita dah habis Al-Fatihah kan, ketika imam baca surah. Okay, sekalian sini saya sekadar kita nak soal santai sikit lah. Imam baca surah, kan, kita nak kena buat apa? A, kita dengar imam baca. B, kita ikut imam baca kalau kita hafal. C, kita baca surah sendiri. Dan D, kita main handphone WhatsApp juga. Mana satu jawapan dia? Kan, kita buat apa masa tu? Agak-agak lah. Kita diam je ke? Kita ikut imam baca ke? Kita baca surah kita sendiri. Aku tak hafal imam baca ni. Imam baca surah Al-Kahfi. Aku hafal surah Al-Baqarah. Aku lagi hebat, aku baca surah lain. Kan? Ke kita nak ambil handphone lah dulu, imam baca surah seorang dulu. Aku tengok handphone sekejap, tengok WhatsApp. Ramai orang mesej. Kan? Jadi kita nak buat apa kan? Okay. Agak-agak lah saya cuma tanya kan. Kok kita tak tahu lagi kaedah dia. Okay. A dan B, A. Okey, ada sebut C. Okey. Baik, terima kasih lah. Ni sekadar santai je lah. Saya baru terfikir nak tanya ni. Okey, baik. Terima kasih kepada yang jawab. Okey, macam ni ibu sekalian. Bila imam baca surah, kita kena dengar. Kita kena dengar. Sebab itu, dalam ayat Quran kan Allah sebut kan, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Kan? Apabila dibacakan ayat Quran, maka dengarlah dan ambillah pengajaran. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang dirahmati. Okay, saya nak sebut apa pentingnya ayat ni. Ni sekadar ilmu lah, sekadar ilmu. Sampaikan dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Mereka yang belajar fiqh mazhab Hanafi lah. Ni sekadar ilmu je, bukan suruh amalkan macam ni. Mereka kalau imam baca surah, imam baca solat dengan solat jahar, baca dengan kuat, contoh subuh, maghrib, isyak, makmum dia tak perlu baca Al-Fatihah pun. Dia dengar saja. Imam dah menanggung bacaan makmum. Dia sampaikan macam tu sekali, nak kata pentingnya ayat tadi. Betapa pentingnya kita mendengar bacaan imam tu. Sebenarnya. Kita ikut logik, kita akan fikir apa? Kalau ikut logik lah. Saya dulu pun fikir logik juga. Masa dulu lah, masa zaman-zaman jahiliah, budak-budak kan. Budak-budak hingusan dulu kan. Saya pun berhingus juga, tapi kita lap lah hingus tu. Okay, dulu tu zaman budak-budak tu. So kita, saya fikir apa? Saya nak baca surah ikut imam. Kalau saya hafal lah kan. Kalau tak hafal, saya baca surah sendiri. Kita akan hafal kat sekolah semua. Baca surah-surah yang kita hafal tu lah. Imam baca, biar dia baca surah-surah. Kita baca surah lain. Maksudnya kita, kononnya saya nak rebut lah pahala tu banyak. Tapi bila semakin lama saya belajar, baru tahu adab dia. Waktu tu, kita dengar imam baca cukup. Kita ikut sekali, walaupun imam tu, walaupun kita ikut bacaan imam, kita hafal surah yang imam baca, ke ataupun kita baca surah lain, dua-dua ini menyebabkan tidak sempurna pada solat kita. Maknanya mencacat celakan solat kita. Kerana apa? Sebab waktu itu adalah kita mendengar imam. Itulah syariat dia. Itulah perkara yang kita kena pentingkan. Dengar, walaupun kita hafal surah tu. Kita dengar je. Jangan baca surah lain. Kita tak payah ikut imam baca. Sebenarnya kat situ. Sebab itu kita ingatlah benda ni. Saya bukanlah kata orang yang baca tu berdosa ke tak. Bukan. Kita bukan bincang pasal tu. Kita nak ibadah ni nak yang terbaik. So biar kita tahu lepas ni kaedah-kaedah dia supaya kita betul-betul faham. Bila imam baca tu, kita dengar je, ambil iktibar. Dan kita kadang-kadang mungkin mengadu, kita kata tak faham Ustaz kan. Sebab itu kita kena selalu rajin untuk baca ayat Quran, kita fahamkan maksud-maksud dia sikit. Kan kita cuba untuk menghayati bacaan tu. So insya-Allah bila solat tu imam baca, kita boleh faham. Insya-Allah sebab banyak ayat Quran ni banyak berulang je sebenarnya. Banyak kalimah-kalimah yang berulang. Kan kalimah berulang kita boleh memahami maksud tu sebenarnya dengan mudah. Cuma mungkin kita makan masa sikitlah. Yang penting sekalian dan kita putus asa. So saya nak sebut kat sini, kita fahamilah kaedah-kaedah dia dan kita fikir ikut logik je. Kalau ikut logik jadi macam-macam pandangan keluar. Kan baca je lah surah ikut imam. Kan kita bacalah surah lain, imam baca surah dia hafal. Kita bacalah surah kita hafal. Kan kita dapat pahala lebih. Itu kalau ikut logik. Tapi dia adalah tempat-tempat yang kita kena diam. Kan ada tempat kita kena baca. Kan ada tempat kita doa, ada tempat kita baca tasbih. Dia adalah kaedah sebab kan agama ni kan peraturan, kan disiplin. So kita ikutlah dan kita amalkan berdasarkan ilmu. Boleh sekalian tadi ini sunnah ke-25. Kita masuk satu lagi dah kot. Sempat ke dalam 10 minit sekejap je. Satu sunnah je bincang. Okey, sunnah ke-26. Boleh kot saya cuba ringkaskan lah 26 ni insya-Allah. Tapi ada soalan tadi kan? Cuba jawab dengan ringkas kot. Soalan tadi tu apa ni? Ambil baca surah dalam ke-4 rakaat. Ya, Bonda Fazila. Tapi bukan selalu Nabi amalkan tadi tu bermaksud Nabi pernah amalkan. Jadi sebab itu dia tidak dikira makruh, maka dihukum dia adalah harus. Maka boleh kita baca. Boleh kita baca rakaat 3 dan rakaat ke-4. Cuma ikutlah situasi lah, ikut tempat. Solat zuhur dengan asar, kita kiaskan juga kepada yang waktu lain. Maknanya mana-mana solat pun, rakaat 3 dan ke-4, terbaca juga surah rakaat 3 dan ke-4. Tapi ini bukanlah sunnah, dia bukanlah yang disyariatkan. Dia menunjukkan boleh dibaca, tak salah. Jadi kalau kita nak baca, baca. Kan contoh bila saya sebut tadi lah kan, contoh tadi imam baca lambat kan, so kita bacalah ketika tu. Daripada kita diam, tak dengar imam baca kan. Macam yang pertama tu kita dengar imam baca. So tak ada masalah sangat, tentang khusyuk tu kita boleh dengar, kita boleh juga untuk hayati sikit-sikit kan. Tapi kalau rakaat 3 dan ke-4, kita diam je. Bila kita diam, di situ kita risau akan fikir benda lain.
menyebabkan khusyuk tu terganggu. Maka sebab itu paling selamat kita dengar kita baca surah Al-Fatihah dah habis, imam tak rukuk lagi, kita baca surah iringan setakat yang sempat. Ambil lah pendek-pendek, mana-mana yang senang kita hafal tu, dah bacalah mana sempat je. Imam dah rukuk, kita pun rukuk. Itu kaedah lah kita bincangkan tadi tu. Okey, kemudian apa? Ustaz hukum baca surah Al-Ikhlas rakaat pertama, lepas tu surah Al-Kafirun rakaat kedua. Tak ada masalah. Dia antara yang kaedah boleh diamalkan pun, cuma dia terbalik lah. Rakaat pertama tu Al-Kafirun kan, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu antara tertib sebab apa? Mengikut dalam mushaf. Kan dalam mushaf kan Al-Kafirun dulu kan, muka surat yang sekelas tu kan, surah yang ke berapa tu, 110 kan, bukan 109, 109. Kemudian lepas Al-Kafirun, lepas tu ada An-Nasru, Al-Masad, lepas tu Al-Ikhlas. Kalau ikut Nabi biasa amal adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Ada hadis yang menyebutkan Nabi amalkan solat dengan kaedah macam tu. Sebab tu kita biasa dengar orang solat hajat ke apa kan, dia biasa amalkan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Itu antara yang sabit dengan hadis Nabi pernah amal. So Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Ya Ustaz. Tadi Ustaz kata eloknya kita baca panjang. Surah yang panjang di rakaat pertama, kedua tu pendek sikit kan. Dan Ustaz juga mengatakan kita kalau ikut peraturan lah, yang mana dulu, yang mana kemudian kan, ikut aturan daripada surah tu. Tapi ada surah yang terdahulu, contohnya ni surah Al-Jin lah. Inna A'taina tu terlalu pendek. Tapi dia memang dia memang duluan daripada Al-Falaq. Jadi kita baca apa tu, Inna A'taina tu pendek, tapi susulannya kita baca Al-Falaq tu dia panjang. Tapi ikut susunan memang Inna A'taina tu dulu. Tak apa Ustaz. Okey, terima kasih kepada bonda yang bertanya, bonda Wan Aisyah. Okey. Soalan menarik soalan yang sebenarnya kita kata soalan kebat lah sebenarnya. Okey, jadi dalam kaedah macam ni, kita ingat dua benda kita nak utamakan. Satu, memanjangkan yang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Satu lagi juga kita nak ikut tertib dalam Quran. Yang terbaik kita ambil dua-dua sekali. So maknanya kalau contohlah bonda nak baca Al-Kausar tu kan, so kita baca yang next tu adalah ayat yang sama atau kurang. Dia memang paling kurang 3 lah kan. So kita baca yang 3 ayat juga. Kalau tak ada, kita ambil surah yang lain, letak kat rakaat pertama. Yang terbaik dua-dua kita ambil. Maknanya kita ikut tertib, kita pastikan surah yang pertama kita baca rakaat pertama tu lebih panjang sikit. Itu yang terbaik. So maknanya kalau contoh Al-Kausar tu, saya kurang pasti pula susunan ayat surah ni, saya tak berapa ingat pula. Jadi kalau mungkin biasanya apa, Al-Kausar ni dia belakang yang belakang saya An-Nasru kan, An-Nasru yang bawa Al-Kafirun tu, Izaja tu. So kalau Al-Kausar ni kira depan lagi lah. So maknanya bonda boleh baca Al-Kausar kat depan, rakaat pertama. Rakaat kedua baca An-Nasru lah, Izaja. So dua-dua 3 ayat, 3 ayat. Tapi dia jadi seri. Yang terbaik kita panjangkan sikit rakaat pertama, dan kedua tu kita baca yang pendek. Lepas tu kita ingat macam ni, kita ambil surah kan, kita pastikan dia menepati 2 kriteria lah kalau boleh lah kan, iaitu panjang sikit daripada rakaat yang kedua tu, dan dia ikut tertib juga. Ini yang terbaik. Macam itulah yang saya boleh sebutkan lah. Tapi ala kulihal sebenarnya tak ada masalah, boleh dia baca mana-mana, cuma itu antara adab dia lah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, misal kata kalau kita Ustaz, kalau misal kata misal kata kalau kita baca surah Al-Baqarah tu, misal kata yang rakaat yang pertama tu kita baca surah yang akhir Baqarah tu, la yukallifullah tu kan. Lepas tu yang ke rakaat kedua tu kita baca ayat kursi tu, itu boleh tak macam tu Ustaz? Baik, terima kasih bonda. Okey, baik, terima kasih kepada yang bertanya. Bonda siapa ni? Bonda Siti Hawa. Okey, dia mengikut turutan, maknanya kalau tadi kata la yukallifullah tu dah di akhir-akhir Al-Baqarah kan. Dan ayat kursi adalah di tengah-tengah 255 kan. So adalah mengikut turutan, bermaksud rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kita baca la yukallifullah,
Sebab baik-baiknya macam tu. Kita ikut turutan dalam mushaf. Yang satu lagi kita panjangkan yang pertama berbanding yang kedua. Tapi tak mampu ambil mana-mana pun tak ada masalah. Seboleh-boleh macam itulah kita cuba amalkan. Baik, saya kira kita tak nak masuk pada ni tapi tak sempat. So ada lagi soalan yang bertanya tu kan. So kita habiskan dengan soalan lah kot lagi 5 minit ni. Nak bincang takut tak sempat kan, tiba-tiba tergantung kan, nanti tak berapa syok pula kan. Okey, so saya inilah jawab soalan lah kot lah, lagi 4 minit lagi ni. Saya nak masuk ini sekali sebab dia kaitan dengan tadi tu. Tapi tak sempat. Tak apalah, insya-Allah. Ni petanda kena jemput lagi lah. Saya minta maaf sebab tak sempat. Saya harap dapatlah manfaat insya-Allah pada pagi ni. Tutup-tutup ni kita nak tengok dulu soalan-soalan yang ditanya. Okey, Bonda Suria Okay, Waalaikumsalam. Nak confirm masa imam baca surah, saya baru nak habis baca Al-Fatihah. Tak ada masalah. Ikut pada mazhab kita memang kita habiskan Al-Fatihah. Memang pun sebab biasa imam ni dia biasalah. Dia akan baca terus surah kan. Betul, kita kadang tak habis lagi Al-Fatihah. So kita habiskan dalam Al-Fatihah, tak ada masalah. Habiskan Al-Fatihah dan kita dengar imam baca. Memang itulah kaedah dia. So biasa kalau imam yang jenis yang lebih memahami, dia akan bagi masa yang kita boleh kata kita dah nak dekat habis dah ataupun mungkin dah habis. Macam saya personally, apa yang saya buat bila saya jadi imam, saya suka buat macam tu. Saya akan bagi masa ni kan, bagi betul-betul yang kita boleh agak masa tu memang panjang, makmum ni boleh habiskan dah Al-Fatihah. Ataupun paling-paling dah sampai ihdinas siratal mustaqim, macam tu. Supaya bila kita mula baca tu dia dah nak dekat habis ataupun dah habis. Sebab ada imam dia terus sambung. Ada imam terus sambung, betul dia baca surah pendek. Baru lagi saya kena itu. Solat maghrib. Dia habis Al-Fatihah. Betul dia kata bagi masa tu sangat sikit. Dia nak kata ambil nafas je kot, macam tu je. Terus dimula bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Bayangkan ibu sekalian, orang baru habis surah Fatihah, kita nak baca Al-Fatihah, dia terus masuk Al-Kausar. Saya masa tu baru datang lah, nak dapatkan rakaat. Dia dengar Al-Kausar saya dah agak dah, tak sempat aku nak dapat. Sebab jauh kan dengan apa jemaah tu. Tapi saya nampak bila imam tu rukuk, ramai orang duk berdiri, nak habiskan baca Al-Fatihah. Sebab dia, ni contoh lah, kata dia tak memahami makmum. Kan, tak tahulah, mungkin adalah apa-apa halangan bagi dia ke kesulitan ke apa. Tapi saya kira ni benda basic kan, benda basic yang memang kena tahulah. Tapi makmum ni dia tak bagi masa, menyebabkan ramailah jemaah yang berdiri. Saya pun tak sempat dapat rakaat. Pergilah solat juga dalam keadaan yang marah sikit lah. Kan, kalau nak dapat rakaat, datang dengan relax kan. Kita anggap dia bacalah surah panjang sikit kan. Paling-paling mungkinlah surah Alam Nashrah ke apa kan, Asyarhu. Sekali baca Al-Kausar. Redha je lah. Tak nak buat macam mana, tak dapat rakaat time tu. Tapi ramailah yang memang lambat dia berdiri tu lama. So kita bila nak jadi imam kan, bila orang jadi imam lah, pastikan dia fahami sikit lah hukum hakam tu. Kan, janganlah dia syok sendiri je kan. Okay. Kemudian apa lagi ni? Rakaat kedua surah panjang, rakaat kedua. Rakaat pertama panjang, kedua yang pendek sikit. Okay, betul. Okay, baik. Baik, ada lagi ke soalan nak tanya? Sebenarnya nak bincang ni tapi tak sempat. Lagi seminit lagi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada saya tanya tadi, kalau rakaat pertama kita baca surah Al-Ikhlas, lepas tu rakaat kedua surah yang panjang tu ada hukumnya kah Ustaz? Terima kasih. Okey, sama-sama Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan rakaat kedua kita baca surah yang panjang. Kalau ikut pada hukum ni tidak ada masalah lah. Maknanya sekadar harus. Sebab dia tak boleh kata makruh. Kalau makruh jelas bercanggah dengan sunnah. Dia cuma antara adab yang diamalkan adalah kita ikut tertib dan kita ikut maknanya rakaat pertama panjangkan sikit. So dia tidaklah sampai makruh. Maka dia tetap pada harus. Cuma sebaik-baik kita menjaga adab lah. Rakaat pertama kita panjangkan sikit dan kita ikut turutan dalam mushaf. Kalau tak tahu tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak tak tahu ke terlupa kan, ataupun kita mungkin tak ingat. So lepas tu dah solat tu kita tengok balik lah. Kita tengok balik, kita ambil tahu. Kita pastikan kita prepare sikit. Kan nak solat tu kita dah prepare. Tu je lah saya boleh terangkan sikit insya-Allah. Baik, jadi itulah kot untuk pagi ni Bapak sekalian.
Okey, baik, terima kasih pada Bonda Hawa. Itu adalah untuk pagi ni sekadar itu dulu. InsyaAllah saya mohon maaf atas mungkin ada keterlanjuran bahasa ke, agak mungkin kasar ke. Saya mohon maaf. Kalau tak nak maafkan, dan alam macam tu tak baik kan. Maafkanlah. Dan insyaAllah kita Dimaafkan Ustaz. okey, terima kasih. Saya suka gurau-gurau sikit lah. Santai-santai sikit. Jadi insyaAllah kita Ustaz, satu lagi soalan last kalau boleh. Kalau Ustaz, boleh, kalau kita baca surah yang sama macam mana Ustaz? Boleh ke? okey. Baik, terima kasih kepada Bonda Nurlia. Sebenarnya soalan itulah yang sunnah ke-26. Soalan itulah tadi saya nak bincang sunnah ni. Sebab ada kaitan tapi tak sempat. Memang ada kaitan. Memang soalan tadi tu sunnah ni lah. Membaca surah yang sama berulang. So apa jawapan dia? Apa kaedah nak amal? Kita nantikan pada episod akan datang. Itu je lah saya boleh jawab. Sebagai bincang lagi kan jadi panjang kan. So insyaAllah kalau nak tahu jawapan dia, silalah jemput lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan saya minta maaf lah tak dapat nak hurai. Sebab dia panjang sikit, dia kena baca hadis, dia kena bincang. Tak apa Ustaz. InsyaAllah, terima kasih. Okey, sama-sama. Baik, saya serah kepada Bonda moderator lah untuk mungkin ada ucapan penutup kan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum, Jazakumullah, khairan jaza Ustaz. Di atas perkongsian ini, Masya Allah, saya rasa banyak yang kita dapat manfaat. Mudah-mudahan lepas ini kita boleh menambah baik lagi, ambil yang sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, kuliah tahun daripada maghrib pula subuh tadi hingga ke saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua dengan duduk dalam harakat ilmu ini. Masya Allah. Satu je hebahan kuliah Ustaz untuk petang ini, kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran pada pukul 5.15 petang. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Diharap dapat Ustaz berkuliah dengan Gemenur Iman lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.